Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum itu saya mengenalkan diri saya, Muhammad Saiful Nizam bin Syafi'i, nama metrik 265991. Saya akan membentangkan tugasan kumpulan berkaitan dengan isu cetak rompak. Penyalinan secara haram boleh menyebabkan beberapa produk tidak dapat dipasarkan sama sekali kerana pengeluar tidak percaya bahawa penjualan sah akan mencukupi untuk mendapatkan kembali kos pengeluaran dan pengedaran. Harta intelektual dan hak cipta secara terangan tidak diendahkan apabila kandungan dieksploitasi dan disalahgunakan dalam talian tanpa mengira penghargaan kepada yang menciptanya. Masalah ini telah bertambah buruk dengan munculnya peranti penseriman haram atau ISD di pasaran. Kegiatan cetak rompak dalam talian juga diabadikan oleh pendapatan yang mereka hasilkan melalui pengiklanan dalam talian, di mana iklan diarahkan ke laman web atau video yang memperoleh jumlah tontonan yang tinggi. Cetak rompak mempunyai kesan serius terhadap kemampuan para pengamal untuk terus membuat kandungan secara komersial kerana kandungan diedarkan secara bebas atau dengan sebahagian kecil dari kos asalnya tanpa memberi penghargaan kepada yang menciptanya. Okey, seterusnya saya menyerahkan kepada sahabat saya untuk menerangkan jenis-jenis cetak rompak, kesan-kesan cetak rompak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fariza binti Jaafar, nombor metrik 266541. Saya ingin membentangkan tugasan kumpulan mengenai isu cetak rompak. Cetak rompak adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penyalinan bahan hak cipta secara haram dari internet. Terdapat 3 jenis cetak rompak utama yang sering diperkatakan ramai, iaitu cetak rompak muzik, cetak rompak filem dan cetak rompak perisian. Cetak rompak muzik adalah penduaan muzik rakaman berskala besar dan tidak sah dengan tujuan untuk menipu hak pemegang cipta. Ini merangkumi komposer, penulis lirik dan artis persembahan. Cetak rompak filem. Cetak rompak hak cipta internet biasanya menyebabkan kerosakan keuangan yang besar kepada pengeluar yang terlibat dalam industri media. Cetak rompak perisian. Cetak rompak perisian adalah pendekatan menyalin, menyebarkan, mengubah, menjual atau menggunakan perisian yang dilindungi secara tidak sah. Dalam istilah yang mudah, kita boleh mengatakan cetak rompak perisian adalah tindakan mencuri perisian dengan cara yang tidak betul. Sekian, terima kasih. Dan kepesatan gadget, dia mudah diperolehi dan juga kurang kesedaran daripada pengguna. Isu cetak rompak sekarang kita dapat lihat bahawa biarpun wujud penguatkuasaan undang-undang dan peraturan jenayah cetak rompak, tetapi sering kita dengar bahawa acap kali terlibat dengan jenayah-jenayah ini. Hakikatnya masyarakat kita pada masa kini secara tidak langsung telah terperangkap dengan jenayah cetak rompak. Walaupun menurut Hak Cipta Malaysia 1987, mana-mana orang yang mengoperasikan alat rakaman audiovisual untuk merakam sebarang filem boleh dikenakan denda tidak kurang dari RM10,000 dan tidak lebih dari RM100,000. Tetapi masih ada pengguna yang mengguna cetak rompak sebagai tontonan buat masa sekarang. Dari segi harga, kita boleh lihat bahawa cetak rompak lagi murah daripada harga tulen, di mana di pasaran cetak rompak hanya dijual dengan harga RM10 untuk satu keping, manakala yang original lebih kurang RM40. Ada individu yang mampu untuk membeli dan ada individu yang tidak mampu. Oleh demikian, individu yang tidak mampu akan membeli cetak rompak sebagai tontonan. Okey, dari segi kepesatan teknologi dan kepintaran gadget, kita dapat lihat semakin maju teknologi, semakin banyak isu-isu cetak rompak yang berlaku. Selain daripada itu, ia juga mudah diperolehi kerana di media-media sosial seperti Facebook telah keluar cerita-cerita yang belum dipasarkan di luar, sudah ada di dalam media-media sosial. Oleh demikian, kita dapat lihat bahawa kebanyakan yang pengguna dia kurang kesedaran. Maksudnya dia tak peka dengan
apa yang dah terikat dengan Akta Hak Cipta Terpelihara, undang-undang yang dah terikat dengan Akta Hak Cipta Terpelihara. Sekiranya ada kesedaran, makna isu cetak rompak boleh diselesaikan. So itu saja. Terima kasih. Salam sejahtera. Saya Ananti Rawit, anak Kiperawat, nombor matrik 266520. Saya akan membentangkan berkenaan dengan undang-undang berkaitan masalah cetak rompak di Malaysia. Terdapat beberapa akta yang telah diperkenalkan dan digunapakai dalam mengatasi masalah cetak rompak di Malaysia. Antaranya ialah Akta Hak Cipta 1987, Akta Perihal 1972 dan Akta Cekera Optik tahun 2000. Kerajaan juga telah memperkenalkan undang-undang cyber bagi membantu mengatasi masalah cetak rompak dalam industri komputer. Akta yang diperkenalkan ialah Akta Jenayah Komputer 1977, Akta Teleperubatan 1977 dan Akta Hak Cipta Pindaan 1997. Akta Hak Cipta 1997 melindungi 7 jenis karya, iaitu sastra, muzik, seni, filem, rakaman bunyi, siaran dan terbitan. Menerusi Akta Hak Cipta 1987, Malaysia telah mengubah undang-undang mengikut cadangan persetiaan penubuhan harta intelek dunia dan mengambil perhatian terhadap masalah khusus yang dicipta oleh perkembangan terkini seperti perkembangan internet di luar jangkaan. Jika pengguna didapati bersalah di bawah Seksyen 232, denda adalah sebanyak RM300,000. Manakala di bawah Seksyen 236, denda adalah sebanyak RM500,000. Dan di bawah Seksyen 239 adalah sebanyak RM100,000. Untuk kelemahan dalam pelaksanaan undang-undang juga salah satu punca terhadap masalah cetak rompak kerana hukuman yang dijatuhkan adalah ringan dan tidak menakutkan usaha kepada barangan cetak rompak, kerana jika dikenakan denda, biasanya mereka mampu untuk membayar denda tersebut. Saya Muhammad Adif bin Haji Abdullah Daud, nombor matrik 266642. Saya akan mengupaskan sedikit berkaitan cadangan atau pandangan menangani masalah isu cetak rompak inilah, merangkumi penguatkuasaan undang-undang, juga kawalan terhadap barang yang asli, perubahan sikap masyarakat, dan yang akhir sekali ialah undang-undang yang perlu dikaji semula. Dari segi pengguna, sebenarnya pengguna perlu berfikir sebelum mereka menggunakan kandungan haram inilah. Dan secara realistiknya kita tidak mampu untuk menghentikan, menyingkirkan cetak rompak yang berada di dalam pasaran. Tetapi setiap orang harus melakukan peranan mereka dalam mengurangkan masalah ini, termasuk penglibatan sepenuhnya daripada pihak berkuasa, pihak kerajaan dan badan-badan yang berwajib. Ya. Dari segi penguasaan undang-undang, pada saya apabila berlaku tangkapan pihak yang bersalah, mereka sebenarnya perlu dihebahkan supaya masyarakat tahu, masyarakat maklum akan kesan cetak rompak ini, ya. Maksudnya hak cipta yang dicuri. Jadi di situ masyarakat faham, dapat mendidik masyarakat. Selain itu, pihak yang menjalankan aktiviti cetak rompak ini juga akan terkesan, akan takut apabila melihat saban hari ada pihak yang dibawa ke muka pengadilan. Dari segi kawalan terhadap barang yang asli ini, sebenarnya penetapan harga terhadap sesuatu barangan atau produk itu yang mengambil kira kualiti yang dijual amat penting bagi penetapan harga maksima yang akan dapat mengurangkan beban pengguna untuk mendapatkan sesuatu produk. Dan yang akhir sekali berkaitan dengan undang-undang yang perlu dikaji semula, ya. Kita sedia maklum Hak Cipta 1987 dan Akta Perihal Dagangan 1972, agar dipindalah dari segi penjenayah profesional ini untuk menerima hukuman yang setimpal. Pada saya, undang-undang perlu dilihat dengan keadaan semasa yang lebih sesuai. Namun undang-undang yang ada sebenarnya perlu dilaksanakan secara holistik menyeluruh, ya. Kalau undang-undang baik, pelaksanaan tidak baik, maksudnya di sini tidak ada apa-apa yang kita dapat buat sebenarnya. Jadi pada saya undang-undang itu dah baik, tapi dari segi pelaksanaan itu amat penting untuk memberi kesan dan membantu dalam isu ini. Terima kasih. Okey. Produk cetak rompak, tiruan dan palsu adalah semua
operasi haram yang dilakukan dengan kos terendah dan ditawarkan kepada pengguna dengan harga termurah. Beberapa fenomena dapat dilihat secara sederhana kerana hitam atau putih, baik atau buruk dan cetak rompak komersial adalah satu fenomena tersebut. Terdapat banyak faktor yang mengaruhi persepsi pengguna terhadap cetak rompak. Harga merupakan salah satu faktor yang paling penting. Kebanyakan pengeluar dan pencipta produk asli mesti memahami faktor ini dan berusaha untuk menjadikan barang asli lebih berpatutan. Ini akan menjadi langkah penting untuk menjauhkan pengguna dari membeli barang cetak rompak. Kerajaan Malaysia juga menyedari keadaan ini dan berusaha untuk mengurangkan masalah ini. Sekian, terima kasih.